Didik TV KPM. Okey, saya teruskan dengan tokoh dan karya seni pop itu sendiri. Okey, siapakah tokoh, siapakah pengkarya sebagai artis rujukan untuk kita menghasilkan karya kita sendiri. Baik. Selalunya Irfan, kalau kita nak menghasilkan hasil karya ni, kita mesti ada tokoh atau artis rujukan itu sebagai sendiri. inspirasi. Ya, sebagai inspirasi supaya kita tidak lari daripada aliran itu sendiri. Okey. Okey, kita teruskan dengan Richard Hamilton. Okey, siapakah Richard Hamilton itu? Okey, dilahirkan pada 24 Februari 1922 di London, England. Okey, contoh lukisan beliau atau hasil karya beliau yang terkenal ialah In Honest House Study 2, iaitu pada tahun 1949. Conversation pada tahun 1949 juga, dan juga Oculus Witness Study pada 1965. Okey, lukisan yang lain ialah In Honest House Study 3 1981, The Solomon R. Guggenheim Architects Visual 1965 dan Homage 6 Crystal Corp 1957. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 2011 di London, England. Cikgu boleh fataji sedikit mengenai cikgu ada bagi tahu kita beberapa contoh lukisan yang telah dihasilkan oleh Richard Hamilton ni. Tapi mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit antara lukisan-lukisan itu berkisahkan tentang apa? Okey, kita boleh tengok. Ni. Okey. Ini adalah hasil karya Richard Hamilton itu sendiri. Okey. Ini menggunakan media, gouache, dakwat dan juga collage. Okey. Dan hasil karya beliau adalah berkenaan dengan diri beliau sendiri. Diri beliau sendiri. Kebanyakannya apa yang beliau hasilkan adalah yang dekat dengan diri beliau. Dan hasil karya yang kedua, okey, kalau kita lihat dekat sini adalah berkenaan dengan seni bina. Seni bina. Ya. Okey. Dekat situ kita boleh nampak media yang digunakan ialah crayon, pastel dan juga dakwat. Tidak semestinya kita gunakan cat minyak sahaja, tapi kita boleh menggunakan karya media yang lain. Dan mungkin pada ketika itu adalah bahan dan alat utama yang boleh digunakan. Sebab itulah beliau menggunakan crayon, pastel dan juga dakwat. Betul. Kan? Okey, kita teruskan lagi. Baik. Okey, Roy Lichtenstein. Okey. Siapakah beliau? Okey. Beliau dilahirkan pada 27 Oktober 1923 di New York, Amerika Syarikat. Merupakan antara pelukis seni pop yang terawal. Okey, contoh lukisan beliau adalah Donald Duck. Ni yang kita sedia maklumlah. Okey. Okey, pada tahun 1958, George Washington 1962, Girl 1965, Drawing for Warm 1963, Study for Little Aviation 1968 dan Drawing for Still Life with Cabbage 1972. Okey, ini adalah antara karya-karya agung beliau lah. Okey, dan beliau telah meninggal dunia pada tahun 1997 di New York, Amerika Syarikat. Okey, mari kita lihat hasil karya beliau. Inilah hasil karya beliau. Okey, hasil karya Roy ini yang berkaitan dengan yang kita nampak, yang kita boleh lihat adalah lebih cenderung kepada komik. Komik. Dan ini adalah Drawing for Still Life ataupun alam benda. Still Life with Cabbage. Kita boleh nampak alam benda tu seperti alatan di situ. Dan juga kita boleh nampak penghasilan cabbage ataupun kobis itu sendiri. Tidak terlalu rumit, ringkas saja, tapi kita boleh mengenal itu adalah cabbage tu atau kobis itu sendiri. Okey, kita teruskan dengan David Hockney. Okey, siapakah David Hockney? Okey, dilahirkan pada 9 Julai 1937 di Bradford, England. Pelukis terpenting aliran seni pop pada tahun 1960-an. Contoh hasil karya beliau yang terkenal ialah Still Life, kemudian Taj Hotel, Bombay, iaitu pada tahun 1977, Celia, Coronet 1971 dan Cut Trees Timber 2008. Okey, lukisan yang lain ialah Study for a Closer Grand Canyon
pada 1998, Mr. and Mrs. Clark and Percy pada tahun 1970, More Crook Timber on Woolgate 2008 dan Study of Water in a Pool pada tahun 1966. Baik. Okey, mari kita lihat hasil karya beliau, iaitu inilah dia, Study of Water in a Pool. Okey, yang ini menggunakan crayon dan grafit lah. Grafit. Okey. Mungkin boleh cikgu kita patah balik satu. Irfan nak Grafit. cikgu kongsikan kepada Irfan antara elemen-elemen yang terdapat dalam lukisan David Hockney ni cikgu. Kalau kita lihat, okey, dia study water in a pool. Okey, kalau kita nampak, itu adalah satu pandangan pandangan eye level. Eye level, okey, eye level mata. kita untuk melihat pool tu sendiri. Okey, kolam itu renang. sendiri. Yes, kolam renang itu sendiri. Kalau kita lihat di bawahnya ada sedikit pergerakan atau movement. Betul. Okey, yang berwarna biru tu ada garisan-garisan yang melengkung. Itu adalah pergerakan air. Pergerakan air. Di dalam kolam renang itu sendiri. Kalau kita lihat, dan kotak-kotak biru tua tu, dark blue tu, kita nampak itulah dia punya simen atau batasnya bahagian darat tu. Okey, itulah yang cuba ditonjolkan oleh David Hockney sebenarnya. Betul. Kalau Irfan sedia maklum, kadang-kadang hasil karya ni dia tidak terlalu direct. Okey, dia ada satu interpretasi daripada pengkarya itu sendiri. Baik. Macam mana dia olah, macam mana dia fikir lebih jauh tentang satu-satu objek yang dilihat di depan mata. Saya suka perkataan itu, interpretasi. Sebab setiap hasil karya ni akan bergantung kepada penghasilan itu, dan seseorang itu akan mempunyai cara untuk dia interpret sendiri. Cara tersendiri, idea tersendiri. Sebab tu tingkatan 4 dan tingkatan 5 KSSM ni, kita akan lebih kepada pewujudan idea. Sebab tu kita nak wujudkan pelajar yang lebih cenderung ke arah inovasi dan intervensi itu sendiri, kita mesti keluarkan idea-idea baru. Baik, terima kasih cikgu. Ya. Okay, kita teruskan. Okey, bapa gerakan seni pop dunia. Maksudnya dalam kebanyakan kita punya pengkarya, kita ada satu yang terbaik. Yang terbaik. Yang tu yang kita panggil bapa gerakan seni pop dunia tu. Siapakah dia cikgu? Siapakah dia, Irfan? Mari kita lihat. Okey, beliau adalah Andrew Warhol ataupun kita kenali sebagai Andy Warhol. Okey, Andy Warhol ni sangat terkenal kerana hasil karya beliau yang kita katakan boom, meletup. Okey, kita lihat apakah hasil karya beliau. Siapa yang belum mengenali, okey, kita lihat dulu latar belakang Andy Warhol. Dilahirkan pada 6 Ogos 1928 di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Syarikat. Pelukis terkenal kerana seni cetak, seni lukis catatan dan juga wayang gambarnya. Itu yang saya sebutkan tadi. Okey, kita ada lagi satu teknik ataupun medium yang digunakan, iaitu seni cetak. Okey, contoh karya beliau yang terkenal ialah Chelsea Girls 1966, Exploding Plastic dan juga Campbell Soup Cans pada 1962, dan beliau meninggal pada 22 Februari 1987. Okey, ini adalah satu hasil karya yang memang terkenal daripada dahulu sehingga kini. Irfan pun pernah nampak ni cikgu, karya ni baru Irfan tahu siapa penghasilnya. Beliau adalah Andy Warhol itu sendiri, dan beliau mengambil artis yang terkenal pada zaman itu, artis popular pada zaman itu, iaitu Marilyn Monroe. Betul. Okey, dan dia menghasilkan beberapa gambar atau foto Marilyn Monroe itu sendiri dan menggunakan pelbagai warna, dan teknik yang digunakan adalah cetakan. Cetakan. Ya. Okey, kemudian kita pergi kepada bapa seni pop Malaysia pula. Kita pun ada juga. Ya, kita ada juga. Sebabnya kita ada daripada luar negara dan kita nakkan murid kita tahu tentang artis daripada dalam negara yang mengambil aliran ini, iaitu Jerry Azhari ataupun Ahmad Azhari bin Muhammad Noor. Okey, kita teruskan latar belakang beliau. Dilahirkan pada 1955 di Parit Perak. Kemudian merupakan tokoh seniman pop art. Okey, dan kita ada beberapa karya daripada beliau. Okey, contohnya
Okey, kalau kita boleh lihat di sini, antara yang kita boleh lihat di sini adalah matahari pada tahun 1997 dan beliau telah meninggal dunia pada 19 Julai 2006. Okey, di Sungai Siput Perak. Okey, untuk mengenang jasa Jerry Azhari, ada satu pameran iaitu A Tribute to Jerry Azhari yang bertempat di Galeri Prima, Balai Berita Bangsa Kuala Lumpur. Dan ia merupakan satu pameran tribute Allahyarham yang telah meninggal dunia pada 2006 itulah. Okey. Ini adalah antara hasil karya Jerry Azhari itu sendiri. Wow. Okey. Ada sedikit pengaruh Andy Warhol juga dalam penghasilan. Sebab saya nampak lebih kurang macam Marilyn Monroe punya hasil karya tadi. Betul. Okey. Dan ini adalah satu ciri-ciri yang kita boleh lihat. Contohnya kalau seni pop, kebanyakan hasil karya kita menggunakan warna-warna primer, warna-warna kontras. Warna-warna kontras. Contohnya cikgu, kita pakai warna apa? Kalau primer tu kita sedia maklum warna asas, merah, biru, kuning. Okey, kalau warna-warna kontras, warna-warna yang bertentangan. Okey, contohnya warna terang dengan warna gelap. Macam tu. Okey, kalau Irfan nampak dekat hasil karya yang sebelah kanan Irfan tu, di sini. Okey, kita boleh lihat latar belakangnya, kita nampak ada yang berwarna gelap, ada yang berwarna terang. Ya, betul. Macam merah, kuning dan bunga-bunga di atasnya adalah yang kontras. Yang kontras. Supaya hasil karya itu lebih menonjol. Menonjol. Ya, betul. Bapaknya bunga ni akan nampak menonjol di depan. Ya, betul. Okey, kita teruskan dengan sesi menjawab soalan ya, Irfan. Siapa yang nak kena jawab soalan tu? Sebabkan saya tak ada murid di sini. Irfan lah murid saya. Baik. Tak apa, saya dah bersedia sebenarnya. Tadi waktu cikgu bercakap tu, Irfan dah tulis dah sebenarnya. Kan? Sebabnya, apa yang kita sampaikan, apa yang cikgu sampaikan, saya inginkan murid itu fokus dan boleh menjawab dengan baik. Sebab kertas pendidikan seni visual ni, Irfan, memang ada kertas satu iaitu teori. Ada teori. Ada teori, okey? Okey, soalan satu. Siapakah bapa pop art di Malaysia? Okey. Sebelum itu, Irfan nak ajak semua yang menonton untuk cuba jawab bersama dengan Irfan hari ini. Jadi, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Siapakah bapa pop art di Malaysia? Kita ada 3 pilihan. Okey. Adakah Jerry Azhari, Azfar Heri, Siti Suhaila ataupun Imran Yaakob? Okey, soalan ini mudah cikgu. Sebab baru je cikgu cakap tadi, beliau adalah Jerry Azhari. Okey, kita lihat jawapan dia. Betul ke tidak? Ya. Alhamdulillah. Tanya. Okey. Tanya Irfan. Okey, kita pergi ke soalan 2. Bilakah tarikh lahir Richard Hamilton? Okey, Richard Hamilton tadi cikgu ada cerita dia lahir pada bulan Februari. Tarikhnya 24. Kita lihat sebab dia ada 2 pilihan tu. Adakah 24 Februari atau 19 Februari? Betul. Okey, dan jawapannya ya. Tepat lagi sekali, alhamdulillah. Okey, seterusnya. Okey, mana satukah hasil karya seni Andy Warhol? Kita ada 2 sahaja. Betul. A atau B. Kita kena pasti dulu yang mana satu. Yang pertama itu adalah milik Richard Hamilton. Jadi jawapannya adalah B. Okey, kita lihat betul tak jawapan dia. Okey, betul. Tepat sekali. Terima kasih. Memang kita dah kenali Andy Warhol tu siapa. Dan kita tahu karya beliau terkenal sehingga sekarang. Setuju. Okey. Soalan keempat. Di manakah tempat pameran A Tribute to Jerry Azhari diadakan? Okey. Yang ini pun baru je cakap tadi. Ya. Boleh tak tolong Irfan dekat sini? Okey. Boleh. Di manakah tempat pameran A Tribute to Jerry Azhari diadakan di Galeri Prima? Betul ke? Kita ada. Saya yakin cikgu. Kita ada 4 pilihan ni. Shah Alam, Stadium Shah Alam, Museum Negara, Galeri Museum Maya, bukan juga Galeri Prima. Setuju. Yakin? Saya yakin dan percaya. Okey, kita lihat. Ya, betul. Galeri Prima. Okey, dan soalan terakhir yang Irfan banyak tanya saya tadi, siapakah yang telah menghasilkan karya di bawah? Okey. Jadi Irfan nak peluang kepada murid di rumah untuk jawab dulu baru Irfan jawab. Okey. Jadi di sini kalau kita lihat ini adalah hasil yang menunjukkan situasi di dalam kolam.
Jadi ini adalah hasil David Hockney. Okey, kita lihat. Betul tak? Betul. Tahniah Ifan. Sebab Terima kasih. kesemua soalan hari ini Ifan boleh jawab dengan betul. Okey, maksudnya tumpuan Ifan pada apa yang saya sampaikan tadi sangat fokus. Iya, cikgu. Ifan menulis tadi kat sini sebenarnya. Ya. Baik. Didik TV KPM